A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul min lisani yafqahu li amma ba'du. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih lagi dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan rahmat Allah taala pada pagi Isnin 24 Zulkaidah 1442 Hijri ini. Kita dalam rangka majlis ilmu yang mana insya-Allah melalui page Ustaz Rafi Zainal Undertaker ini akan dijalankan majlis-majlis ilmu mengikut hari-hari, berlainan-berlainan kitab kita akan kupas. Pada Jumaat yang lepas kita telah mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin bahagian yang pertama, dan hari ini pada pagi Isnin ini insya-Allah kita akan mensyarahkan kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i yang kita ambil basic-basic saja. Terpulang pada tuan-tuan, puan-puan, ada yang menonton sekarang ataupun selepas ini menonton, nak bertanya, boleh insya-Allah. Kalau misalnya kata saya tak sempat baca kali ini, kita akan bawa ke siri yang akan datang insya-Allah. Pagi ini kita akan bicarakan tentang bab yang asas dalam fiqh ini, iaitu taharah, bab bersuci. Bab bersuci ini benda yang kita tak dapat nak elak dalam kehidupan kita ni. Daripada kecil pun, ya, kita diajar untuk mandi, kita diajar untuk membersihkan diri, kotor pakaian kita, kita basuh dan sebagainya. Ini semua adalah segala benda yang asas dalam Islam ini. Baik, apakah maksud taharah ataupun bersuci ini? Pada bahasanya, bersuci ini ialah kita membersihkan dan menghindarkan daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk hissiyah. Hissiyah ni apa? Yang boleh dirasa, seperti najis. Maknanya kita nampak seketul najis tu kan, tek kambing, boleh rasa tak? Boleh kan? Itu dia hissiyah, ya. Atau ma'nawiyah, seperti perkara-perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Apa dia ni? Kita nak sucikan diri kita kalau perkara-perkara yang mengaibkan atau bersifat keji, apa dia? Iaitulah dalaman kita, batiniah kita, ya. Bersuci daripada sudut syarak pula ialah mengikut istilah syarak, ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan solat didirikan, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum solat, seperti berwuduk kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan berwuduk. Makna kata orang yang nak solat dia mesti berwuduk kalau orang tak ada wuduk kan. Mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi. Siapa dia? Orang yang berjunub, orang yang keluar haid, nifas, wiladah dan sebagainya, ya. Dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Ini dari sudut syarak lah pengertian bersuci tadi. Makna kata kalau misal kata najis kita ada pakaian, kita dah bersuci dah, ada wuduk, tapi najis ada pada pakaian, adalah tai cicak ke atau kena sikit kat kita kan, maka tidak sah dalam ibadah kita ini. Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Islam ni cukup menjaga. Ada kajian barat saya baca kan, dia katakan wanita Islam adalah wanita yang paling pembersih. Tengok tu, kajian barat ni, orang kafir buat perkajian, dia kata orang perempuan Islam kita ni lebih pembersih dibanding perempuan yang lain. Sebab apa? Bila datang haid, mereka tidak buat benda-benda yang melanggar larang dalam haid. Setelah itu mereka bersihkan darah-darah yang kotor tu semua, mereka mandi dahulu dan sebagainya. Ini dia kebersihan dalam Islam. Ia dapat dilihat sebagaimana berikut. Saya guna kitab ni tuan-tuan, ya, kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i, terbitan Pustaka Salam. Nanti kalau ada rezeki boleh dapatkan kitab ni, ya.
Ya, yang mana dalam kitab ini bahagian yang pertama dia hanya bercerita perihal bersuci dan solat sembahyang sahaja. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sehingga ke siku, dan sapukanlah kepala kamu dan kaki-kaki kamu sehingga kedua buku lali. Surah Al-Maidah ayat 6. Maknanya rukun dalam berwuduk pun direct daripada Al-Quran. Ya, makna kata tidak ada percanggahan, tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan mazhab dan sebagainya. Maka katanya basuhlah muka kamu, kemudian kedua pergelangan kamu sehingga ke lengan ni, kemudian sapu kepala kamu dan kedua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Ya, ini adalah perkara-perkara fardu rukun dalam wuduk. Adapun yang lain, telinga, berkumur, basuh tasyamum di hidung dan sebagainya, ini adalah sunnah-sunnah yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil tentang bersuci ini, dorongan atau gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Maknanya Islam ini ada waktu-waktunya wajib mandi. Bukan kita bangun pagi nak kena mandi ke tidak. Dia ada waktu-waktunya kita wajib mandi. Wajib mandi itu bila? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Bila mana kamu dalam keadaan berjunub, junubah tu junub, bila mana dalam keadaan kita dalam keadaan junub ni ataupun dalam keadaan tidak suci lah, ya, maka bersucilah, kata Allah Ta'ala, surah Al-Maidah juga ayat 6 tadi, ya. Dalam hadis pula Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, lillahi ala kulli muslim an yaktasilu fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaksilu fi ra'sahu wa jasadah. Tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah Ta'ala ialah mandi satu hari dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya sekali. Makna kata ini dalam perihal bersuci yang bukan kerana janabah, kerana junub, tidak, ya. Orang Muslim ini tanggungjawab dia kepada Allah Ta'ala, dia mesti mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Ya Allah, kan? Kita ni lagi mandi kan. Tapi ada orang yang mandi sekali seminggu. Siapa? Biasanya negara-negara yang sejuk. Kalau kita pergi Eropah sana tu kan, putih tu nampak je, nampak bersih kan. Make up, wangi-wangi, tak mandi tu kan. Banyak yang tak mandi kan. Kalau tahulah kan, kadang sebulan sekali pun susah nak mandi tau. Tapi diwajib ataupun tanggungjawab kita orang Islam ialah mandi satu hari dalam seminggu. Ni Allah Ta'ala dia nak kita ni jaga kebersihan dengan membasuh kepala. Mandi bukan untuk basuh badan je. Ada orang mandi basuh badan je, kepala dia tak basuh. Malah lah basuh rambut ni kan, kering, susah kering kan? Dan badan ni sekali, kepala dan badan kena package, ya. Itu yang kedua tentang bersuci tadi. Dalil yang ketiga, perintah supaya memotong kuku, membersih gigi, pakaian. Ini pun Islam ajar. Bukan saja bab hukum-hukum solat, puasa, sedekah, zakat, apa semua je. Bab kebersihan potong kuku pun Islam ajar. Inilah cantik Islam kita ni, ya. Dia menyeluruh, ya. Dia mengambil segala perihal kemaslahatan hidup kita ini secara menyeluruh, ya. Sebagaimana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah, 5 perkara daripada fitrah. Fitrah ni ialah perkara yang memang kena buat, memang semula jadi, kan? Apa dia itu? Al-khitan wal istihdad wa nadful ibti wa taqlimu azafir wa qassu syarib. 5 perkara daripada fitrah itu ialah, pertama berkhatan, yakni kita istilah kita bersunat. Sunat lah, sunat potong tu kan. Orang lelaki daripada kecil
sebelum dia dewasa akan balik, biasanya kita akan sunat dia dulu kan. Kalau istilah mu'alaf dia panggil masuk jawi kan. Berkhitan ini adalah fitrah, benda yang mesti untuk menjaga kesucian orang Islam. Orang lelaki berkhitan, orang perempuan berkhitan tak? Berkhitan juga kan. Orang perempuan pun bersunat juga masa dia kecil kan. Dia adalah kaedah dia yang lain pula. Mencukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari tu kan, dalam bab ini macam malu nak cakap kan, tapi inilah kenyataan dia. Cukur bulu ari-ari ni biar je lah, dah macam hutan rimba kan. Dia dah jalan macam tu kan, tak cantik ya. Malulah. Malu bila mana? Satunya bila kita ada urusan hospital, accident, nak tukar baju, nurse yang tukar, tengok ya Allah macam rimba hutan kan. Malu. Yang kedua, bila kita mati nanti, bila mandi nanti, tengok ya Allah dia tak pernah ke, tak ada pisau cukur ke kan. Benda ni mengaibkan kita sendiri ya. Baik. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Cabut tau. Cabut. Kita cukur selalu kan. Cabut. Jepit kan, cabut. Selai. Ini adalah satu fitrah ya. Kena jaga. Janganlah dibiarkan aja. Buka je, terkeluar kerinting macam tu. Kena jaga bab ini ya. Yang keempat, memotong kuku. Kuku ni kena potong pendek kan. Janganlah dibiar panjang macam mak lampir. Pendek, kemas. Sebab kita nak makan guna tangan kan. Ni dah lah dalam ni macam-macam jenis virus, kuman semua kat celah kuku ni, kita pun makan masuk sekali dalam mulut. Allah. Tak tahulah macam mana keadaan orang yang berkuku panjang ni. Dan menggunting misai. Misai ni janganlah dibiarkanlah kerintik-kerintik jatuhkan. Guntinglah bagi kemas. Orang Islam ni dia mesti nampak kemas jasa. First impression kita ni, nak berhadapan dengan orang tengok muka dulu kan, misai dia macam ni bergabung dengan ulu hidung kan. Tak cantik kan. Komenlah sikit bang InsyaAllah ya. Bukan saja manusia suka, Allah pun lagi suka ya. Tu antaranya 5 perkara ya. Dan Al-Bukhari dalam nombor 847 dan Muslim bilangan 252 meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang lain, laula an asyqa alai ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Kata Nabi SAW, sekiranya perkara ini tidak membebankan ke atas umatku, kalaulah aku tak nak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali solat. Nampak tak Nabi nak tekankan gosok gigi tu setiap kali nak solat ni ya. Maknanya kalaulah benda ni tak menyusahkan umat aku, nescaya aku wajibkan setiap kali solat kau mesti bersugi. Termasuk dalam rukun wuduk, sebelum nak basuh muka mesti gosok gigi dulu. Tapi tak ada. Sebab Nabi fikir, Nabi tahu kekangan-kekangan kita ni. Mana ada orang bawa berus gigi, buat gigi setiasa dalam bokit kan? Tak ada kan. Jadi bersiwak ni ialah kayu sugi tu kan. Yang kita biasa nampak miswak namanya tu kan. Biasanya golongan-golongan agamawan yang buat kerja dakwah macam tabligh kita panggil tu kan, mereka ada simpan benda tu, dia amalkan. Kita kadang-kadang kita tak tahulah, mungkin sebab kita tak biasa daripada dulu. So tak ada masalah tak guna tu pun. Guna ubat gigi, bergigi, mewangikan gigi. Itulah maksudnya ya. Maksudnya. Maka Nabi kata, kalaulah benda itu tidak menyusahkan umatku, nescaya aku wajibkan setiap kali solat maka kena gosok gigi. Macam itulah. Tapi tidak diwajibkan. Bahkan ia adalah sunnah, dapat pahala ya. Nabi buat begitu. Kita buatlah dapat pahala sunnah, insya-Allah ya. Setiap orang yang menjaga sunnah ada kejayaannya, insya-Allah ya. Menurut riwayat Imam Ahmad, di akhir hadis tersebut disambung dengan perkataan ketika setiap kali berwuduk. Maknanya kalaulah tidak membebankan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali berwuduk. Tapi Nabi tidak mewajibkan, Allah tidak mewajibkan ya. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya dan pakaian kamu maka bersihkanlah. Pakaian pun bersihkanlah, basuhlah. Janganlah dah pakai itu simpan balik, besok pakai lagi baju yang sama, simpan balik, tak basuh. Kena cuci. Tak kuman apa, bau apa. Kita memanglah tak bau badan sendiri. Orang lain sekeliling yang menghadap benda ni. Maka kita jaga benda begini
jangan sampai mengaibkan kita, jangan sampai menyusahkan orang lain. Baru kepam solat sebelah orang, ya Allah, jaga. Islam sangat menitik berat hal kebersihan. Abu Daud dalam hadis 4089 meriwayatkan sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan saudara-saudara kamu, maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu sehingga kamu menjadi tahi lalat di kalangan manusia. Maksud tahi lalat tu, sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan. Maknanya Nabi suruh sebelum kamu jumpa orang lain, kamu hendaklah elokkan bekalan kamu. Maknanya cukup-cukuplah bekalan, belanja dan sebagainya. Dan yang kedua, pakaian-pakaian kamu ni kena elokkan. Pakaian kita lah bersih, kemas kan. Ya. Ada orang kadang-kadang dia salah istilah. Dia guna kata-kata apa? Orang yang zuhud. Zuhud, dia salah faham maksud zuhud ni. Zuhud ni orang yang camping pakaian dia, lusuh pakaian dia, nampak tak kemas dan sebagainya, hanya ibadah. Ini bukan, salah konsep. Rasulullah SAW sendiri pun manusia yang zuhud, bahkan dia lagi zuhud daripada kita semua. Tapi Nabi SAW diriwayatkan banyak hadis, seorang yang kemas, bersih, bajunya putih, janggutnya kemas, rambutnya rapi, sikat. Inilah Islam, ya. Kita kena tunjukkan imej yang baik, ya. Imej yang baik bukan sahaja pada pakaian, pada luaran, bahkan dalam hati kita, batiniah kita kena tunjukkan contoh yang baik, ya. Sebenarnya kita ni kalau tak mampu berdakwah dari sudut tuturan, kauli kita tak mampu, maka ambillah fi'li, perbuatan kita. Perbuatan kita ni lah cara dakwah Islam yang sebenar. Orang Islam tengok, orang bukan Islam tengok, ush, ini orang Islam banyak suka membantu orang, ini orang Islam ni baik tau, dia tak pernah kata-kata kesat, tak pernah guna perkataan mencarut sebagainya. Ini bagus punya Muslim. Itu yang kita nak, ya. Maksud bekalan atau rihal ialah semua barang yang diperlukan untuk perjalanan seperti bekas-bekas dan lain-lain yang diletakkan di atas belakang unta atau binatang tunggangan. Maknanya Nabi suruh, kalau kamu nak jumpa orang lain, ni zaman Nabi lah, siapkan bekalan, jangan menyusahkan orang, nak pinjam tu, nak pinjam ni, kan. Siapkanlah dulu, kan. Kita nak musafir ni, siapkan bekalan dulu, kan. Maksud menjadi tahi lalat di kalangan manusia ialah menonjol dan berbeza dengan orang lain. Maknanya Nabi suruh kita ini perelokkan pakaian kita supaya kamu sehingga menjadi tahi lalat di kalangan manusia. Orang tengok, ush, dalam ramai ni dia yang paling kemas, dia yang paling cantik. Tahi lalat, cuba tahi lalat kat muka kita, kan. Ada tahi lalat tak sini, kan. Contoh sini, oh tahi lalat sini, kan. Orang akan perasan tahi lalat dia dulu, kan, baru nampak mata ke apa, kan. Begitulah jadi perhatian manusia. Begitulah dalam keadaan orang yang menjaga kebersihan, dia akan jadi perhatian manusia-manusia yang lain, ya, kerana cantiknya dia ni, akhlak bagus, dia punya apa, wajahnya, pakaian dia kemas semua, Masya Allah, ini yang terbaik, ya. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang suka bertaubat dan kasih kepada orang yang suka bersuci. Dua benda ni Nabi Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih. Apa dia? Iaitulah orang yang suka bertaubat. Dia tak buat dosa pun tapi dia bertaubat. Apatah lagi kalau dia buat dosa, bertaubat, Allah Ta'ala kasih pada dia. Dan yang kedua, orang yang suka bersuci. Bahasa mandi, ya, kita mandi sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya sekali sehari. Orang Malaysia lah, ya. Tapi paling baik 2. Lagi mantap 3. Lebih daripada tu, tu melampau sangat, kan. Tapi tak ada masalah kalau kita rasa macam nak bersihkan diri. Ya, orang suka bersih, tak ada masalah, ya. Tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian sesungguhnya Islam juga telah menjadikan suci itu separuh daripada iman. Bersuci ni, bersihkan diri ni separuh daripada iman. Masya Allah, separuh ni iaitu sebahagian daripada iman. Ini bukan separuh ni iman, sebelah dia ni, ni bersuci. Tidak. Separuh ni ialah sebahagian daripada iman. Kelengkapan iman kita ialah bersuci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Muslim, bersuci itu adalah separuh daripada iman, sebahagian daripada iman. Maka jagalah, sucikanlah kita, ya. Apa hikmah? Kita nak bincang hikmah pula. Hikmah kepada bersuci ni, iaitulah Islam mensyariatkan bersuci. Antara hikmahnya yang pertama,
kita bersuci adalah kerana ia tuntutan fitrah. Allah suruh kita. Itu antara pertama hikmah dia. Fitrah manusia dia cenderung kepada kebersihan, dan secara semula jadi dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kekotoran. Ini fitrah lah. Orang kita ni dia suka yang bersih-bersih. Kita nak ke duduk sebelah orang yang tak mandi ke apa? Tak ada kan, kita tak suka. Maka jagalah diri kita, jangan menjadi fitnah pada orang lain. Oleh kerana Islam adalah agama fitrah, maka secara semula jadi ia memerintah manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Islam agama fitrah, agama yang suci. Maka dia tuntut kita supaya menjaga kebersihan. Jaga diri kita baik-baik, ya. Maka janganlah tunjuk sangat PL kita. Kita dah jaga dah. Kat rumah kita bangun tidur, muka selebet. Tapi sekarang ni orang suka viralkan muka dia kat rumah macam mana. Maka jagalah aib kita kat rumah, kita sembunyikan. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan izzah. Izzah ni apa? Kehebatan dan kemegahan. Kita nak jaga kebersihan ni untuk menjaga kemuliaan kita, supaya orang tak cemuh kita. Dia tu tak payahlah, ya Allah, selekeh bau dia, ya Allah. Ni kena jaga. Manusia secara semula jadi cenderung kepada seseorang yang bersih. Kita suka tengok orang bersih kan, suka berhimpun dan duduk bersamanya, duduk dengan dia, sembang dengan dia kan. Pada waktu yang sama mereka bencikan kepada orang yang pengotor. Kan, kita suka dengan orang macam tu kan. Menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersamanya. Kalau boleh tak nak duduklah dengan dia ni. Ni kita kan. Maka oleh kerana Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan seseorang yang beriman dan kehebatannya, maka Islam memerintahkan supaya seorang mukmin itu dia jaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia. Mulialah, masyarakat pandang dia mulia kan, dan disegani di kalangan saudara-saudaranya. Ni banyak pengalaman kita kan, jumpa orang begini yang bersih kan. Kita pun suka wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Nabi ada wangi-wangian tertentu yang Nabi suka pakai, ya. Yang ketiga, menjaga kesihatan. Ni dalam bab kita sekarang ni. Kebersihan adalah antara faktor yang penting untuk menjaga manusia daripada penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang merebak atau menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Sebab itulah kita kena jaga kebersihan. Sampah tu kena buang. Macam kita jugalah sekarang ni pandemik COVID-19, kita jaga kebersihan diri kita. Orang sanitize, orang pakai sabun lepas buat kerja dan sebagainya. Ini adalah satu faktor untuk mengelakkan jangkitan ataupun untuk menjaga kebersihan kesihatan kita. Oleh itu, bersihkan badan, basuh muka, dua tangan, hidung dan dua kaki. Anggota-anggota ini adalah anggota yang sentiasa terdedah kepada kekotoran. Nampak tak Islam? Wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Ini adalah anggota-anggota yang mudah terkena dengan kotoran. Tapi 5 kali sehari kita buat benda itu. Masya Allah, ini yang terbaik, ya. Menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada penyakit. Maknanya wuduk tadi tu sebenarnya antara asbab lindung diri kita daripada terkena penyakit. Wuduk, sebab tu Nabi suruh kita melazimi wuduk, ya, sentiasa berwuduk. Air yang keempat, hikmahnya ialah berdiri di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Ini kerana dalam solat manusia bercakap dengan Allah Ta'ala. Dalam solat tak boleh bercakap dengan orang lain. Manusia bercakap dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Oleh itu selayaknya, ya, sepatutnya dia berada dalam keadaan suci zahir, suci batin, bersih hati juga badannya, kerana Allah Ta'ala suka pada orang yang suka bertaubat dan sentiasa bersih. Ini hikmah dia, kita jaga kebersihan diri kita, ya. Baik, kita bincang sikit lagi air yang boleh dibuat bersuci. Apa dia air dia? Kita bincang sedikit. Air yang boleh dibuat bersuci ni kita panggil air mutlak, ya. Antaranya air hujan. Air hujan turun kan. Bukan hujan yang jatuh kat atap rumah kita tadah, tidak. Yang langsung daripada langit. Air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air, air salji. Air mata air, air salji. Ni 6 di antaranya yang disebut dalam ni, ya. 6 perkara yang boleh kita buat untuk bersuci. Semua air ini tergolong dalam 2 kategori. Yang pertama, air yang turun dari langit. Yang kedua, air yang terbit atau terpancar dari bumi, air dalam tanah. Ini adalah antara punca-punca yang bersuci, yang suci airnya, ya. Waktu kita minum air dalam tanah, air galian dalam tanah. Macam-macam kajian orang kaji air dalam tanah kan. Dia banyak unsur-unsur mineral yang baik.
Firman Allah Ta'ala lagi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Hujan ni air yang suci. Al-Furqan ayat 48. Dan surah Al-Anfal pula ayat 11 Allah sebut, dan dialah, yakni Allah, menurunkan ke atas kamu dari langit air hujan supaya kamu boleh bersuci dengannya. Maknanya Allah turunkan air hujan ni supaya kita boleh bersuci dengannya. Tak ada air hujan tu buat mandi, boleh. Lalu Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. At-Tirmizi kata ini adalah hadis yang sahih, meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, kami telah berlayar di lautan dan kami membawa bersama kami air-air yang sedikit. Sekiranya kami berwuduk dengannya, kami akan dahaga. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya suci dan halal bangkai di dalamnya. Nabi sebut halal bangkai di dalamnya ialah semua yang mati di dalamnya seperti ikan dan seumpamanya, boleh dimakan tanpa disembelih. Mana ada orang sembelih ikan? Kan orang siam ikan kan. Maknanya Nabi kata air yang sedikit ni yang boleh buat minum tu, buatlah minum. Air laut boleh buat wuduk, ya. Tapi air laut ni melekit sikit lah kan kita pakai, tapi dia boleh buat bersuci. Inilah di antara tajuk yang kita bincang dalam bab bersuci, taharah dalam bab ini. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan bincangkan pula bahagian-bahagian air, ya. Bahagian air ni ada air yang suci yang lagi menyucikan, air yang suci tapi tidak menyucikan, air yang suci tapi tapi makruh digunakan, air mutanajis. Ini semua kita akan bincangkan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat video ini dapat disebarkan dan insya-Allah dapat diamalkan insya-Allah. Insya-Allah setiap hari Isnin hingga Jumaat kita akan buat kuliah begini dalam tajuk yang berbeza pukul 10.30 pagi insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.